multiple selection. Dia ada banyak pilihan di bawah. So kalau nested ni ada if, dalam if tu ada if. Okey, so kalau yang ni if lah ni. If, else, if, else. Yang ni else if. We do it right now. So for question number 1, are you ready now, class? Kan ada yang tengah berjalan apa semua tu. Ready now? Hello? Ready? Ready? Okay, with your pen and then your note. Okay. For the exercise selection 1, question number 1, allowance for part-time lecturer are based on the total lecture hour. For the total lecture hour. So this is a keyword, total lecture hour. And then for the first 12 hour, that we will pay for 100 per hour. So start daripada jam 1 sampailah jam 12, 1 jam RM 100 per hour. Ingat, kalau dia kerja 5 jam, darat dengan 100. Kalau kerja 10 jam, darat 100. Kalau dia kerja 12 jam, darat 100. But consequently, mana dia bersambung-sambung bekerja, okay, mana dia lebih daripada 12 jam. So dia start dengan 13 jam dan ke atas, okay, dia kena tambah. Selebihnya dia akan tambah. 1 jam dia akan kerja, 1 jam dia akan dibayar RM50 per hour. So kalau dia kerja total semua ni 14 jam, so berapa kita kena bayar? So kalau 14 jam, 12 jam pertama kita akan bayar dia RM100. So daratlah 100 darat 12. So 2 jam lagi itu terlebih dah. So kita akan bayar 50. So darab 2. Sini dapat 1200, sini dapat berapa ni? 100. So total dia dapat adalah 1300. Faham kehendak soalan macam tu? Faham Okey. So saya nak buat video capture GoPro. Okay. So harapnya you all fasih dan fahamlah apa yang kita nak tu. Okay. So apa yang kita kena buat? Okay, IPO dulu. So lepas kita faham masalah dia, kita check IPO. Yes, hour. So kita boleh terima hour ni sebagai satu input. And then to calculate, actually kita dah macam dah tahu nak calculate apa. Tetapi di sini kita tak tahu dia bekerja sama ada dalam masa 12 jam ataupun lebih 12 jam. Faham tak? Antara kos 1 sampai 12 kita tak tahu. Betul So bila kita tak tahu, kita kena determine. Mana tu identify, to decide. So sepatutnya sini bukan calculate, to determine net allowance, betul, based on the total lecturer hour. Okey, satu lagi saya nak ingatkan. Input ini adalah input, mesti sama. Okey, mesti sama dengan apa yang you tulis di sini. Sebab di sini adalah input. Should same. Mesti sama on our lecture. Okey. So to determine maksudnya kita tak tahu dia nak
yang pengiraan pertama 1 hingga 12 jam, or yang kedua 1 hingga 12 tambah lebih 12. Yang tu yang kita tak tahu. So yang ni net allowance, yes, betul. Macam itulah jawapannya. Ada soalan nak tanya? Boleh terus tanya kalau tak tahu. Okey. Ada soalan nak tanya? Kelas? Tak ada sir. Faham ke tu? Tapi you all buat salah. Sir, Yes. saya tak faham, Sir. Tak faham macam mana? Allah, daripada awal. Ni saya dah terangkan tu tadi. So kalau kita contoh kita buat ini ni. So, saya padam balik. Tak payah daripada awal. Saya nak kena tahu awal tu dekat mana. Yang mana satu? Mana yang membuatkan ya? Tak dengar. Suara tak dengar. Sekarang dengar. Okey, okey. So macam ni, saya ulang balik. So, ada member yang kita tak sempat dengar. Okay. Allowance for part-time lecturer are based on total lecture hour. Okay, dia berdasarkan kepada bilangan kerja dia. Bilangan dia lecturer. Maknanya bilangan masa dia mengajar lah kan. So, ini adalah input dia lah. Total lecture hour. Okey, output dia apa? Output dia senang je. Sebab kita dah nampak di sini adalah net allowance. So, net allowance. Okey. Itulah dia punya output. So, yang dia punya proses yang menjadi masalah kebiasaannya pada pelajar. So, proses dia sebenarnya dia kerja untuk ini sampai 12 jam ni kita akan bayar dia RM 100 sejam. Okey, kalau dia kerja lebih lagi, so kita akan tambah daripada yang 12 tadi. So dia kerja lebih 12 jam, mungkin 14 jam dia kerja. So apa-apalah nilai janji lebih daripada 12. So kita akan bayar dia RM 50 sejam. So total berapa dia akan bayar dapat? Total dia akan dapat 12 jam. 12 jam darab dengan 100, dapatlah 1,200. Dan tambah lagi berapa lebih? So total dia sini adalah 14 jam. So 14 jam bagi 2 lah. Sini 12 jam pertama, ni 12 jam. Ni 14 jam. So 1,200 yang 2 jam ni darabkan dengan 50.
So dia akan jadi 100. So total di sini adalah 1300 untuk dia kerja 14 jam. Faham tak? Jelas boleh? Tu yang pertama, takkanlah awak bayangkan secara logik lah. Orang tu dah kerja 14 jam. Takkan awak nak bayar 14 darab 50. Ini dah jadi berapa? Ini tak cukup ni. So tengok kita darab 600. Tak logik. Okey, kesianlah dia. Kerja 12 jam. Kalau dia kerja 12 jam, dia dapat 1200. Kan? So fikir logik. Fikir logik. So maksudnya bagi tangga yang pertama tu, okey, tangga yang pertama dia macam kira bil elektrik lah ni. Ni tangga kedua. Tangga pertama awak bekerja 1 sampai 12, dia akan charge RM100 per jam. So lebih daripada 12, dia akan charge RM50. So maksudnya di sini nak pergi sini dia kena tambah. Katakan ada lagi. Ni sini sampai contohlah sini 13 dan sampai 20. So nak pergi sini dia kena tambah lagi. Okey, 21 sampai 25. Untuk RM berapa ikutlah. Okey, biasa makin lama kerja makin mahal. Okey, 150. Sama juga kes soalan ini dengan bil elektrik. Okey, electric bill. Okey, tempoh penggunaan usage unit untuk bil elektrik. Untuk dia punya jadual, dia ada bagi jadual. Okey. Untuk usage 1 sampai 100 blok. Okey, dia darab dengan 30 sen. Contohlah you all tengah hantar ni tahu takut. Okey, usage antara 101 sampai 200 RM 50 sen. Okey, 201 sampai 300. Ni RM 0.6. So, kalau usage awak punya usage adalah 1000, berapa charge yang akan dikenakan? So, charge itu dia akan bahagikan. Okey, 100 pertama 30 sen. So, dia memang dah 100 pada 100 ni tolak 1000 tu tolak 100. 1000 ni tolak dulu 100. So dapat 900. Ini darab dulu. Darab dulu 30 sen. Tambah pula. Okey, dia kena tambah. So sini berapa ni? 30 sen 130 sen 30 ringgit berapa 100 darab 30. 30 ringgit. Sini berapa ni? Sini adalah 100 juga ni sebenarnya usage dia. Ini 50 ringgit. Yang ni berapa ni? 100 juga, 160 ringgit. Dan selebihnya mungkin kita ada buat 301 dan seterusnya. Okey, RM 70 sen. Tengoklah baki berapa ada. Sini 100, sini dah ada 100. Sini saja ada 100, 200, 300. 300. So kita akan tolak 300. Ada 700. So di sini ada 700. So 700 so darab dengan 70 sen lah. 490. Mahal. Makin lama makin mahal bil elektrik dia. So ni adalah total dia. Total bil tambah
490 tambah 60 tambah 50 tambah 30. B dia sebulan adalah RM630. Yang tu sama case dengan yang ni. Same case. Macam tu. So faham untuk case ni. So macam mana kita nak tulis? Tu saya tulis kat bawah ni ataupun saya padam dulu. Yang ni. So saya tulis determine net allowance based on what? On hour. So kena guna nama sebenar. Awak guna total lecture hour. Kena guna total lecture hour. Total lecture hour. To determine net allowance based on total lecture hour. Okey, dah siap. So dia punya output adalah net allowance. Okey. Itu jawapan dia. So kita tengok pada soalan yang kedua. Itu write a pseudo code algorithm that we accept two number. And find the sum and difference. Two number. So kalau di sini saya boleh buatkan di sini. Ni nasib baik dah ada. Okay, sorry guys. Bateri kehabisan power. Dengar? Boleh dengar? Okay. So kita discuss untuk yang ni. Saya potong jap. Saya padam jap. Okay. Macam mana caranya? Dia two number. Input dia senang aja, two number. Okay. Two number. Okay, enter. So, katakan untuk input ni number 1. Okay, and then number 2. So, dia punya output adalah ini yang student confused. Dia kalau tengok pada soalan tu, dia kata write pseudocode algorithm that we accept two number. Okay, settle two numbers. And then find their sum and difference. So find dulu sum dengan difference. So terpulanglah pada you all nak buat macam mana. So sama ada ini saya buat kiraan ni. So mungkin dia boleh buat kira macam ni. Sum tulis kat bawah ni sum equal number 1. Dia kalau untuk sum dia tak ada masalah untuk kita letak depan ataupun belakang. Okay, difference mungkin awak boleh letak depan atau belakang, tapi saya guna benda yang sama je. Number 1 minus number 2. Okay. So, yang ni kita akan dapat. Okay, dalam proses dia nanti. Yang ni yang kita akan dapat. So, isunya adalah, sebenarnya isunya adalah siapa yang, ni kalau tengok balik, output dia. So, kita dah kira dia punya sum dan juga difference. Tetapi, nampak ni, if the sum is more than the difference, display sum. Otherwise, display difference. Maksudnya kalau sum tu lebih daripada difference, so kena display sum. So ni dia punya syarat. Ni dia punya syarat dia. Sum greater than difference. So yang ni akan display sum. Otherwise, maksudnya else
difference yang lebih besar daripada sum. So dia akan display difference. Okey. So di sini output kita dah tahulah. Output dia apa? Display apa? Difference, sum ataupun different kan? Sum or difference. So dia punya proses. So proses dia determine display sum or different based on number 1 and number 2. Gitulah dia punya cerita. So, bagaimana kita memahami perkara ini? Yang habis yang dia buat operation tu macam mana? Yang ni, operation ni. So, operation tu dia buat dulu. Dah dapat dia punya nilai untuk sum dan juga difference. Okey, saya nak tanya, ada juga pelajar dia buat macam ni. Double quotation sum or double quotation difference. Ini salah Salah. Sebab apa? Sebab value. Okey. Sum ini adalah value. Okey, dia ada bawa value, carry sum value. This one dia no value, only text. Only text. So kita akan tulis start, stop macam biasa. So dia akan kita read apa? Number 1, comma, number 2. Yes, correct. So kita akan laksanakan dia punya ni dulu. Okay, sum equal number 1 plus number 2. And then difference equal number 1 minus number 2. Okay, and then dia punya rapat sangat, kita adjust buat ni. Okay. So barulah kita buat di sini if, baru kita buat di sini if, okay, sum greater than difference, baru kita akan display sum. Kita akan display sum sendiri. Sebab sum itu bukanlah perkataan SUM akan keluar, tetapi yang akan keluar adalah nombor dia. Sebab kan kita dah buatkan nombor tadi, number 1 plus number 2. So ada satu nilai yang dipegang oleh sum. Itu yang kita panggil sebagai variable. Variable ni dia boleh membawa nilai. So else ni tak perlu letakkan sebarang condition, sebab dia akan invert kepada sum yang di atas. So yang ni just display difference. And if stop. So cerita dia, kalau you all tulis macam ni, so output dia sini output
So dia akan keluar perkataan sum itu sendiri. Ni monitor katakan. So dia akan keluar sum. Okey. Kalau you guna double quotation. So sebenarnya kita tak boleh guna double quotation. Kita kena guna sum itu sendiri. So bila you guna sum itu sendiri, dia akan keluar nilai. Contoh kalau kita ambil tadi, kita ambil nilai berapa okey, kuning, orange. Contohlah 5. 5. Contoh 5 tambah 2 jadi 7. 7 lah sini. Dekat sum tu nilai dia 7. So number 1 minus number 2 jadi number 5 minus number 2 jadi 3. Okey, nampak situ 3. So yang mana true? Sum lebih besar pada difference ataupun mana? Kelas. Dan apa jawapan yang akan keluar di sini? Kelas, nampak tak ni? Alamak, kelas dah lost Hello? Yes, sir. Ya, saya tanya soalan. Which one will be display? If our input is a 5 for number 1 and number 2 is 2, what is input? What is output? What is will be output? Dia akan keluar apa? Dia akan keluar apa jawapan dia? Sum. Kalau sum salah. Sum lebih besar daripada difference. Ya, dia akan true yang ni. So bila dia true, sum ni adalah nilai dia berapa? 7. So dia akan keluar di sini 7. Macam tu. Faham tak? Macam tu cerita dia. So kalau ni adalah monitor kita. Ibarat kata ni monitor. So di situ dia akan keluar nilai 7. Monitor. So kalau dia di sini sebaliknya macam tu lah. So saya nak tunjuk. So dia tak akan keluar perkataan sum. So kalau yang dekat output tu kita buatkan dia display sum or difference. Betul lah. Sebab kita bukan nak mention keluarkan double quotation perkataan itu, tetapi nilainya akan keluar. Okey, saya harap you all faham Boleh ni? Boleh kita proceed? Bateri saya ni pula tak masuk ni. Saya dah charge ni. Boleh tu. Okey, faham So kita proceed pada yang seterusnya. Soalan seterusnya yang ni. Each of the end of semester, the Cornell College student will sit their final semester. Okay, final semester. So, dia based on CGPA. The grading result state as following. So, apakah dia punya status output yang akan dia keluar? Okay, status output. So, kalau kita tengok sini. Oh, yang ni saya tak tulis. Saya dah tulis kan? Yang ni dia nak sudukut kan? Sudukut macam tu lah. Saya rasa you all boleh buat. Ni sudukut saya dah buat. Alamak, lupa lah. Sudukut saya dah buat tu. So, macam tu je lah. Dia punya ni Ini adalah sudukut dia. Okey, kita pergi yang seterusnya, CGPA. Ni panjang lebar berceritanya.
Okey, saya padam dulu semuanya. Saya padam dulu. Saya dah discuss dengan kelas yang satu lagi, dan kita boleh discuss lagi sekali supaya kita lebih faham. Okey. Tengok So kita kena buat IPO dia dulu. IPO. Input dia adalah CGPA. Betul CGPA. Dan output dia adalah status. Dia tak keluar yang ni. Dia tak keluar. Dia keluar status sahaja. Status. So proses dia determine status based on what? CGPA. Yes, CGPA. Okey. So saya nak alihkan dia letak ke atas lah. Sebab cerita dia panjang. Okey, mula-mula yang ni dia nak buatkan flowchart flowchart. Flowchart kan? Betul kan? Flowchart. Okey, 3%. Tak tahulah bateri dia boleh charge ke tak ni. Kita tunggu. Kalau saya mati tiba-tiba tu, ada lagi lah kat sini. Okey, nampak tak dia punya dia punya ni. Alamak ai. Ni dia punya grading dia. So kita akan start dengan 1 dulu. Start. Kemudian masukkan dia punya input. Jangan lupa saya selalu tegur pelajar, kotak parallelogram ni, simbol parallelogram ni, dia ada 2 fungsi. So you all nak kena pastikan supaya kita boleh kenal sama ada dia input ataupun output. So di sini mula-mula sekali kita ambil greater than. So petak dia CGPA is greater than or equal 3.74. Kenapa kita tak start dengan 4 point? Sebab 4 point tu dah cover ke atas lah. So 3.74 and above. So kita kira langsam sampai 4 point lah. Sampai ke 5 point pun. Tapi tak ada So kalau dia true. Kalau dia true, dia akan true di sini. So dia akan display. So display, jangan lupa tulis display. Yang ni kena ada double quotation sebab dia keluar huruf. Dan dia tak bawa nilai. Tak bawa sebarang nilai. Kalau dia true. Tapi kalau dia false, false maksudnya nilai CGPA yang dimasukkan itu lebih kecil. Contohlah kita masukkan 3.5. 3.5 is greater than or equal 3.74. True or false? Kelas. False. So bila false dia akan turun ke bawah. Kita akan buka satu lagi dia punya ni dimer ni. Okay, CGPA is greater than or equal apa? 3.50. So kalau untuk case ini betul lah kan? So kalau dia true, dia akan lupa ni displaykan satu status result display. So good. Itu cara kita buat.
Dan kalau dia false, contohnya kita buat 2.0. Okay, 2.0 ni contoh lah kita bagi. 2.0 is greater than or equal 3.74. False kan? So false. False kita akan masukkan yang excellent dah, good dah, pass pula. Pass. So pass. Oh tak boleh lah, nak kena alih yang ni. Yang ni alih ke tepi. Dia tak boleh nak kecilkan. Alamak, ada dua. Tak apalah, saya padam dulu lah semua tu. Saya nak alihkan yang ni dulu. Yang ni penting. Okey. So, dia punya ni untuk pass CGPA greater than or equal 2 point kan? 2.00. 2.00. So kalau dia true maksudnya dia dalam lingkungan ini. So dia akan jadi display pass. Okay. So otherwise dia akan fail. So kenapa kita tak letak lagi satu dia punya orang kata diamond shape yang bawah ni? No diamond shape simbol. Sebab apa? Sebab dia adalah invert kepada semua yang di atas. Invert kepada semua yang di atas. So kita akan ambil di sini, hanya keluarkan display what? Fail. Dan end. Stop. Kecil je. So yang ni semua ni you all akan linkkan dia sampai ke bawah. Tu. Yang ni boleh angkat lagi ni. Angkat balik lah. Sekejap. So dia akan pergi sini. Ini pun pergi sini. Complete. So sini read CGPA. Start. Okay, complete saya punya diagram, saya punya flowchart. Awak punya macam mana saya tak tengok lagi. Awak punya ni. Aduh hai, awak punya macam mana? So saya nak betulkan balik. Okey, dah siap. So saya tulis balik untuk ni. Input dia adalah CGPA. Proses dia determine status. Okey.
Based status grade lah tu. Based on CGPA. Output dia status. Status lah. Macam tu. So kalau you buat ni dekat sini, okay, baik kita buat testing dulu. Okay, katakan pelajar tu dapat 3.8. 3.8. So kita test pertama. Yang pertama ni. It is greater than or equal 3.74. True or false? True kan? So dia akan display excellent. Dan adakah dia akan pergi pada false? Tak adalah. Sebab once dia dah pergi sini, dia akan terus display di sini dan dia akan terus pergi stop. Ada. Ada. Kocok-kocok sikit. Okey lah. Okey, kita buat testing 3.74 dah settle. So dia tak akan turun ke bawah. Halo, buka pagar tu, buka pintu tu. Orang atas makan ni. Orang atas makan ni. Selalu. Ada orang atas makan ni dah. Poci habis. Okey, bye. Okey, so kita buat testing macam tu. So katakan kita buat 3.5, 3.5. Kena tulis ke display tu sir? Yes, kena tulis. Kena tulis. Kan banyak kali dah saya ajar, saya dah beritahu. Kenapa perlu tulis? Sebab ni letih ni. Saya dah banyak kali beritahu. Dia punya shape itu, shape ini ada dua fungsi. Satu input. Satu lagi output. So nak kita declarekan dia sebagai apa? Takut di sini kita salah bagi fungsi dia. So kalau input awak kena guna read, get, enter semua tu. Semua tu you kena guna. Kalau output you kena display read. Input, enter, read, get semua tu you kena tulis. Dia ada dua fungsi. So that's why you kena tulis. Dia fungsi apa kat situ? Kita orang kelas bio. Oh, dah habis lah. Okey, so sampai situ saja. Sampai situ saja dulu. Cukuplah, alhamdulillah lah. You all boleh screenshot yang ni. Screenshot yang ni supaya boleh kata attendance dah isi ya? Attendance. Hello? Dah, sir. Okay, right. So, harapnya you all boleh salin lah yang tu. Tak apa, nanti kita belajar lagi. Kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi pada masa lepas ni, banyak lagi masa. So that's all for today. So hopefully you can understand how to draw the flowchart of this one we call multiple selection. Dan ini ada else. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Alright. Thank you. Yeah. Thank you, sir.